صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Izzuddin bin Kamaruzaman dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada bonda moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kurniaan daripada Allah yang memberikan kita nikmat kelapangan waktu, nikmat iman dan juga nikmat kesihatan untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengambil kesempatan pada petang ini untuk ucapkan ribuan terima kasihlah kepada ibu-ibu, bonda-bonda yang mengambil berat tentang kesihatan anak-anak saya, yang mendoakan, yang membaca Yasin dan sebagainya. Alhamdulillah, kabar baiklah tengah hari tadi masing-masing makin redalah demam mereka, dan bacaan reading darah pun alhamdulillah makin pulihlah. Dua-dua dah keluar daripada hospital dan kami monitor daripada rumah sahajalah. Jadi terima kasih atas doa semua yang memudahkan, sebab kalau tidak urusan saya agak susah sikitlah sebab saya kena duduk di hospital, ada appointment yang terpaksa saya batalkan. Jadi alhamdulillah semuanya dah kembali kepada sedia kala. Dan saya tak tahu nak kata apa, yang boleh saya kata ucapan terima kasih kepada ibu-ibu, bonda-bonda yang WhatsApp, yang tanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan ibu-ibu, bonda-bonda semua, dan Allah Ta'ala berkatilah seluruh usia kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan bincang part yang terakhir di dalam peperangan Khaybar, iaitu bab agihan harta rampasan ataupun agihan ghanimah yang dikuasai, yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan bincang sampailah akhir perang Khaybar ni, dan seterusnya saya akan bincang sedikit berkaitan tentang perkahwinan baginda Nabi dengan salah seorang isteri baginda yang satu-satunya berbangsa Yahudi, yang bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Okey, baik. Kita tak tengok kepada buku ensiklopedia para Rasulullah, tapi kalau ibu-ibu ada buku ataupun kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sirah ni yang telah diterjemahkan di bawah Yadim, ibu-ibu boleh tengok pada muka surat 644. Sebab dekat sini dia detail sedikitlah berkaitan tentang harta rampasan perang. Okey. Baik, tengok muka surat 644, buku Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab yang bertajuk Ar-Rahiqul Makhtum. Dia kata apa? Pembahagian harta rampasan. Pada mulanya Nabi SAW bercadang untuk mengusir orang Yahudi ni keluar daripada Khaybar. Tetapi mereka berkata, wahai Muhammad, biarkan kami terus tinggal di sini, membaiki dan mengusahakannya kerana kami lebih tahu daripada kamu tentang bumi ini. Okey. Jadi asbab kerana mereka merayu meminta pada Nabi SAW agar tidak diusir daripada kawasan tersebut, sebab Nabi dah membuka Nabi dah membuka kota Khaybar itu di bawah jajahan Islam. Jadi orang Yahudi ni sepatutnya keluarlah, diusir daripada kawasan tersebut. Tapi kerana mereka merayu pada Nabi dan atas ihsan Nabi kepada orang Yahudi, sebab misi Nabi ni bukan untuk menjajah, misi Nabi ni bukan untuk menguasai sahaja, tetapi misi Nabi adalah lebih besar, adalah dakwah atas dasar iman dan Islam. Jadi kerana mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka merayu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tunduk di bawah kerajaan Nabi,
maka Nabi izinkan orang-orang Yahudi Khaybar ini terus tinggal di Khaybar. Tetapi hak milik pemilikan di kawasan tersebut telah jatuh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi di bawah harta-harta orang Yahudi, tetapi menjadi harta Nabi dan harta orang-orang Islam. Okey. Sebab itu kalau ibu-ibu ingat lagi, saya pernah sebut pada ibu-ibu, ada yang bertanya masa saya share video saya pergi ke Khaybar tu, ada yang kata, di Khaybar tu ada ke orang Yahudi? Kan saya sebut jawapannya adalah ada. Sebab saya tanya pada salah seorang orang tempatan yang bawa kami ke kawasan kubu-kubu di Khaybar ni, dia sendiri sebut kawasan itu sebahagian mereka adalah berketurunan orang Yahudi yang masih lagi menetap di situ dan bekerja sebagai peladang-peladang lah di kota Khaybar. Berbangsa Yahudi yang telah mukmin lah, yang telah beriman kepada Allah dan Rasul. Ni salah satu pendekatan. Okay. Salah satu daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi benarkan mereka duduk di situ. Alhasilnya iaitu keturunan-keturunan mereka akhirnya beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan sampai hari inilah kalau kita pergi masih lagi ada keturunan-keturunan mereka. Tapi mereka telah asimilasi dengan budaya Arab, nama Arab, bertutur dalam bahasa Arab, beragama dengan agama Islam dan telah meninggalkanlah anutan Yahudi seperti mana nenek moyang mereka di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak memiliki pembantu-pembantu yang dapat mengusahakan tanah tersebut, di samping mereka juga tidak mempunyai masa cukup untuk mengusahakannya. Ini salah satu sebab kenapa Nabi benarkan orang Yahudi duduk situ. Pertama sebab dia rayu. Kedua sebab Nabi nampak ini adalah jalan dakwah, keturunan mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Dan yang ketiga tak boleh nafikan, dia adalah satu perjalanan yang jauh daripada kota Madinah. Sahabat-sahabat Nabi tak ada masa untuk uruskan, duduk jauh. Dan kemudian Nabi pula tidak ada pembantu ataupun pekerja-pekerja yang boleh usahakannya. Maka sebab itulah Nabi biarkan orang-orang Yahudi ni terus tinggal di kawasan tersebut. Mereka usahakan seperti sedia kala. Kalau tidak, dia akan jadilah macam kita di tanah air ni kan. Kerana kedekut, kerana tamak akan harta, tamak akan tanah, biarlah saudara saya tu susah-susah lah, ni tanah saya, dia jangan buat apa-apa. Akhirnya tak dapat hasil pun, betul. Akhirnya kita tak dapat apa manfaat pun. Harta ada, tanah ada tapi tak jadi manfaat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Adiyat, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Innal insana li rabbih lakanun wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, antara asbab Allah murkai kepada hamba-Nya kerana hamba-Nya itu li hubbil khair, cintakan harta itu lasyadid, melampau-lampau. Allah Taala sebutnya dalam surah Al-Adiyat, antara sebab Allah murkai hamba-Nya sebab li hubbil khair. Hamba itu cintai harta dunia ni melampau-lampau. Satu, Allah Ta'ala kata, kamu cinta harta dunia melampau-lampau, Allah tak suka. Kedua, Allah menyebut perkataan harta dunia dengan perkataan al-khair. Sebab itu Allah sebut lihubbil khair. Lihubbi, cintakan. Kita sebut hub kan, cinta. Al-khair sepatutnya diterjemah sebagai kebaikan. Sebab itu kita kalau sebut dalam bahasa Arab, kaifa haluka, kamu apa khabar? Ana bi khair, kita kata. Saya sihat, saya baik, alhamdulillah. Tapi Allah Ta'ala sebut double meaning dekat situ. Nak tunjuk harta dunia tu, Allah tak kata al-mal, tapi Allah kata al-khair. Cintakan harta dunia itu melampau-lampau. Kenapa Allah menyebut harta dunia dengan perkataan al-khair? Kenapa Allah tak menggunakan perkataan al-mal? Al-mal tu artinya harta. Tapi Allah kata al-khair. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, sifat harta ni, dia mesti adalah memberi kebaikan kepada tuannya ataupun memberi manfaat kepada pemiliknya. Barulah disebut sebagai harta. Kalau dia tak jadi manfaat kepada tuannya, tak memberi kebaikan kepada pemiliknya, maka itu tak disebut sebagai harta, tetapi disebut sebagai pembaziran. Saya rasa contoh macam ni ibu-ibu.
Selagi mana kita ada harta dan kita dapat manfaat daripada tu, itulah namanya harta. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi SAW kata apa? Sebab kata Nabi SAW, harta itu adalah 3, kata Nabi. Pertama, apa yang kamu gunakan sehingga barang itu lusuh atau rosak, maka itu adalah harta. Kita ada jam, kita ada pakaian, kita ada aset-aset kita, harta-harta kita, kita guna sampai benda tu tak boleh manfaat dah. Itulah namanya harta. Sebab apa? Kita ambil manfaat dia, kita ambil kebaikannya secara menyeluruh. Okay, kereta kita, motor kita kan, kita guna sampai dia tak boleh diperbaiki. Itu namanya harta. Kedua, kata Nabi SAW, sifat harta ni iaitu apa yang kamu makan, itulah harta. Kita ada pendapatan banyak, tapi tak semua pendapatan itu kita makan. Hanya sebahagian kecil saja yang kita makan. Yang kita makan itulah namanya harta. Sebab apa? Kita makan dan tubuh kita dapat manfaat. Maka itulah namanya harta. Dan yang ketiga, kata Nabi, apa yang kamu infak dan kamu sedekah itu adalah harta. Sebab bila kita berinfak dan sedekah, orang lain dapat manfaat dan kita dapat manfaat di hari akhirat, maka itu adalah harta. Jadi harta ni dia kalau dapat manfaat dan kalau dia dapat kebaikan, baru disebut sebagai harta, bukan pembaziran. Sebab itu kalau kita pulang ke rumah, duduk di rumah kita, perhatikan balik apa yang ada di rumah kita ni, yang kita beli, yang kita miliki. Semua yang saya ada ni ada manfaat, ada kebaikan atau tidak? Kalau saya miliki dan ya, saya dapat kebaikan dan saya dapat manfaat, maka itulah namanya harta. Tapi kalau kita miliki tapi kita tak dapat manfaat, kita tak dapat kebaikan, maka itulah yang disebut sebagai pembaziran. Boleh faham ibu-ibu? Maka sebab itulah baginda Nabi SAW ni, bila dia fikirkan, bila orang Yahudi ni merayu pada Nabi supaya dibiarkan mereka di situ, jangan diusir, Nabi fikir, betul juga, sebab apa? Tanah itu tak ada siapa nak usahakan, kebun-kebun dah subur dah, ada hasilnya, ada hasil pada kota ni, tak ada orang usahakan, kita pun tak ada masa, maka dibiarkanlah mereka itu tinggal terus di kawasan tersebut. Ini antara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, dan itulah pengajaran kepada kita. Jangan kerana ego kita, dendam kita, tamak kita, kita biar tak apa, tanah tu biar terbiarlah. Biar jadi hutan pun tak apa. Yang penting kau tak duduk situ kan. Selalu kita macam itulah. Pulang ke kampung selalu jumpa dengan orang yang macam ni. Janganlah kita ada sikap macam tu, sebab harta ni dia mesti memberi manfaat. Okay? Dan yang penting lagi, kita nak harta tu menjana pahala kita. Bukan sekadar menjana pendapatan, tapi dia juga adalah menjana pahala untuk kita di hari akhirat. Okay, jadi sebab ni lah Nabi biarkan orang-orang Yahudi tetap tinggal di kawasan Khaybar. Okey, kemudian lantaran itu Rasulullah SAW menyerahkan semula Khaybar kepada mereka dengan syarat mereka hendaklah menyerahkan separuh daripada hasil tanaman dan buah-buahannya, iaitu buah tamar tu, selagi mana Rasulullah berpendapat perlu mengekalkan mereka di situ. Abdullah bin Rawaha ditugaskan untuk menguruskan perkara tersebut. Maksudnya Nabi buat satu sistem muamalah yang dipanggil sebagai mudharabah. Yang dipanggil sebagai mudharabah, iaitu kamu usahakan dan keuntungan kita bagi dua. Sebab ini harta dah jadi milik saya. Saya menang dalam perang ni. Jadi kawasan ni adalah kawasan saya, tanah saya, harta saya. Saya boleh usir kamu, tapi kamu nak duduk dekat sini, kita bahagi dua. Yang kita panggil sebagai mudharabah. Dan baiknya Nabi tak ambil 70-30 ataupun 80-20, tapi Nabi ambil 50-50. Subhanallah. Ini adalah ihsan dan akhlak daripada baginda Nabi SAW. Yang ini adalah orang yang bermusuh dengan Nabi, yang pernah lancarkan serangan untuk membunuh Nabi SAW. Tapi Nabi membalas mereka dengan satu jasa yang baiklah. Ialah, apa lagi harta yang paling bernilai melainkan nyawa kan? Tapi Nabi SAW tetap memberikan mereka peluang yang kedua. Okey, jadinya Nabi SAW buat sistem mudharabah. Kamu usahakan terus bekerja, tapi pendapatan bukan lagi milik kamu. Kita bahagi dua lah, 50-50. Sehinggalah
tempoh yang Nabi rasa mereka ni tak diperlukan. Maksudnya mereka khianat pada perjanjian dengan Nabi, Nabi akan usir mereka. Okay? Nabi SAW akan usir mereka, waktu itu perjanjian akan batal. Tapi selagi mana mereka ikut perintah Nabi, taat kepada perjanjian dengan Nabi, maka waktu itu kita masih lagi berterusanlah dengan perjanjian ni. Kamu usahakan, hasilnya kita bahagi 50-50. Dan siapa pemantaunya? Iaitu Abdullah bin Rawaha. Okey. Kemudian, dari sudut yang mengusahakan tanah, tetap orang Yahudi. Sekarang ni kita tengok macam mana Nabi SAW bahagikan hak harta pemilikan. Nabi SAW membahagikan tanah Khaybar ini kepada 36 bahagian. Setiap satu bahagian dipecahkan kepada 100 sehingga menjadi 3,600 bahagian. Banyak Sebab itu Abdullah bin Mas'ud kata apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, selepas kami menang dalam perang Khaybar, inilah pertama kalinya aku merasai rasa kenyang ketika makan. Nak kata, mereka rasa senang tu selepas perang Khaybar. Sebab harta ghanimah ataupun harta rampasan perang yang mereka dapat tu tersangat-sangat banyak. Tersangat-sangat banyak. Okay. Sebab sebelum tu mereka makan ni tak cukup. Kurang makan, kurang dapat bantuan, kurang serba-serbi dalam keadaan kekurangan. Semalam saya tengok majalah 3, lama dah ni. Saya tengok masyarakat Islam yang kita kata Melayu Campa kan, yang duduk di Kemboja. Saya perhatikan rumah dia, cara pakaian dia, cara kehidupan dia, budaya dia, dia macam masyarakat Melayu, tanah Melayu ni tahun 60-an. Masih lagi guna kereta lembu. Ada kereta di bandar-bandar, tapi di kawasan tu tanah merah. Kalau mereka nak bertani menggunakan kereta lembu, saya tengok macam ni masih lagi ada orang yang duduk macam ni kan. Dan saya bayangkan pada ibu-ibu, masa tengok tu susahnya lah orang dekat Kemboja, sangat-sangat susah, sangat-sangat daif yang dekat Kemboja yang duduk di perkampungan Campa ni. Bayangkan Nabi SAW dan para sahabat ni sebelum perang Khaybar ni mereka makan sekadarnya. Sekadarnya. Dan barulah mereka rasa nikmat senang tu selepas peperangan Khaybar. Dan itu adalah kerana janji daripada Allah selepas mereka mengikat perjanjian Hudaibiyah. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah janji pada Nabi dan para sahabat, kami ni akan membuka kepada kamu satu kemenangan yang nyata, iaitu di dalam peperangan Khaybar. Sebab itu kalau ibu tengok dalam riwayat ini, memang mereka memiliki tanah yang sangat luas, dibahagikan sehingga menjadi 3,600 bahagian. Nabi SAW dan tentera Islam mendapat separuh daripada jumlah itu, iaitu sebanyak 1,800 bahagian. Nabi sendiri mendapat satu bahagian sama seperti yang diperolehi oleh setiap tentera Islam. Separuh bahagian lain iaitu 1,800 yang berbaki dijadikan bahagian untuk para pengurus yang dihantar untuk menguruskan tanah tersebut untuk kepentingan umat Islam yang lain. Maksudnya apa? Untuk tentera-tentera Khaybar, Nabi ambil 1,800. Yang ini Nabi bahagikan dengan para sahabat yang menyertai yang menyertai Khaybar. 1,800 lagi bahagian tanah, lot tanah yang lain ni Nabi bahagikan kepada pengurus-pengurus yang akan uruskan kawasan ni. Sebab mereka ada hak jugalah. Sepatutnya itu harta Nabi, tapi Nabi bahagikan. Mereka akan usahakan tanah ini dan manfaat itu akan untuk umat Islam. Jadi mereka dapat 1,800. Nabi semua bagi 50-50. Nabi tak akan ambil lebih daripada itu. Kita ni kalau nampak harta, subhanallah, yang kopiah pun jatuh, yang serban pun boleh tercabut. Tapi Nabi tunjukkan, kalau kita berpegang kepada agama, berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan nak untung je. Kita bukan nak untung, tapi kita nak beri manfaat kepada umat. Kita nak beri manfaat kepada umat. Okey, baik. Jumlah anggota yang terlibat dalam misi Hudaibiyah ialah seramai 1,400 orang bersama 200 ekor kuda. Setiap seekor kuda mendapat 2 bahagian. Justru harta tersebut dibahagikan kepada 1,800. Penunggang kuda mendapat 3 bahagian, manakala tentera pejalan kaki mendapat 1 bahagian. Ini detail lah. Ini detail. Okey. Cuma saya nak bagi tahu satu je ibu-ibu. Kalau kita buat satu perkara, kita belajar daripada Nabi.
Pertama, Nabi ni ajar kepada kita kalau buat satu perkara, biar ambil sedikit keuntungan. Kita tak nafikan, yang terbaik kalau kita boleh buat dan kita ikhlas. Kita buat, kita ikhlas. Saya buat ni memang saya ikhlas. Kalau mampu buat, Alhamdulillah, ini yang paling terbaik. Tapi kalau kita tak mampu buat dan kita nak jaga hati kita, buat satu perkara dan ambil keuntungan menurut hak kita. Mesti ambil keuntungan menurut hak kita. Sebab kita ada hak dekat situ dan boleh ambil sedikit keuntungan di situ. Supaya apa? Supaya kita tak berkira-kira dah. Kalau tidak, kita akan sentiasa berkira-kira. Saya buat ikhlas, kenapa orang tak hargai saya? Kenapa orang cakap macam ni? Kita akan jadi rosak hati ni. Jadi Islam membenarkan, Nabi ambil keuntungan daripada harta ghanimah. Cumanya Nabi tunjukkan kepada kita, jangan sampai tamak. Okay, jangan sampai tamak. Nabi boleh ambil keseluruhan, tapi tidak. Nabi bahagikan separuh dan Nabi serahkan kepada orang lain. Ini akhlak Nabi. Boleh ambil sedikit keuntungan dan boleh bahagikan kepada orang lain. Jangan ambil tamak semua dan jangan terlalu ikhlas sangat. Saya bagi semua kepada awak. Tapi lepas tu bercakap-cakap, berkira-kira. Nanti akhirnya apa pun kita tak dapat. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Nampak ini salah satu pengajaran yang Nabi tunjukkan kepada kita. Sahabat-sahabat susah payah pergi Khaybar, pergi berperang, ambil keuntungan daripada itu supaya mereka tak kecil hati dan mereka dapat jaga hati mereka agar terus ikhlas. Dan ini adalah perkara yang dihalalkan di dalam agama. Okay. Saya cerita ni apa ibu-ibu? Sebab saya masa sebelum PKP, saya ada jumpa seorang sahabat ni, dia usahakan travel agency. Dia kata, saya ni dengan jemaah bagi harga memang paling terbaik. Saya punya keuntungan, dia kata slim. Slim, istilah dia slim, maksudnya nipis. Maksudnya keuntungan tu sikit sangat. Dia kata, saya buat ni memang nak bagi jemaah puas hati dan jemaah boleh beribadah dengan ikhlas. Bagus, saya kata, bagus. Dia punya usaha sangat bagus. Tapi satu masa, dia diuji oleh Allah Ta'ala. Apa ujian dia? Iaitu pihak hotel dan juga pihak syarikat airline ni tukar tarikh. Dia reschedule jadual. Okay, reschedule jadual. Ada pertukaran jadual kapal terbang. Dah tukar jadual kapal terbang pula, harga hotel naik pula. Jadi sebabkan dia rasa terbeban, dia tak ada kewangan yang kuat, dia tukar hotel. Dia janji hotel macam ni, tapi sebabkan harga naik, dia tukar hotel macam ni. Jemaah pun marah dia. Jemaah kata, company dah janji kami macam ni, jadual macam ni, kapal terbang macam ni, hotel macam ni. Tapi yang kami dapat sebaliknya. Dan kawan saya kata apa? Jemaah-jemaah semua tak terhutang budi dengan dia. Sedangkan saya bagi harga yang paling the best. Saya sebenarnya susah, bukan untung besar pun. Tapi saya untung sangat kecil, kecil sangat. Kalau nak sebut kecil tu memang kecil sungguh. Kalau kita orang berniaga ni tahu, itu sangat kecil. Dia kata, sepatutnya bersyukurlah saya bantu jemaah tak bantu saya. Benda tu yang sangat bahaya sebenarnya. Sebab akhirnya kita mengungkit-ungkit, kita berkira-kira. Sedangkan halal untuk kita ambil keuntungan atas usaha kita, ujrah kita, kerja kita, servis kita, kita boleh ambil. Tapi kita tak ambil. Tapi lepas tu bila timbul isu, orang marah kita, sebis kita teruk, maka kita ungkit pula. Yang itu merosakkan hati kita ni. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Sebab itu Nabi SAW letakkan satu faedah pada kita. Waktu kita buat kerja, letakkan harga ataupun keuntungan yang sesuai dengan nilaian kerja kita tu. Supaya kita puas hati, kita dapat manfaat. Dan yang kedua, hati kita terjaga. Supaya kita terus ikhlas. Dan kita tidak berkira-kira. Okay, boleh faham Itu pengajaran yang Nabi tunjukkan kepada kita. Kenapa Nabi ambil keuntungan, tapi dalam masa yang sama, Nabi juga membahagikan keuntungan itu kepada orang-orang yang lain. Okay. Baik, jangan terlalu ikhlas sangatlah saya ikhlas ni, sebab bukan apa, sebab sifat manusia ni pelbagai kan. Sifat manusia ni pelbagai. Kita boleh ikhlas tapi akan datang dia akan rosak hati kita, rosak kita punya fikiran kita. Sebab apa? Kita mula mengungkit-ungkit dengan apa yang telah kita lakukan. Orang tak puji, orang tak hargai kan, orang tak appreciate dengan yang pengorbanan yang kita buat, akhirnya kita berkira-kira lah. Jadi kita tahu kemampuan kita, maka
ambil apa yang telah ditetapkan di dalam agama. Okey, kemudian bukti yang menunjukkan betapa banyaknya harta yang diperolehi dalam perang Khaybar ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar, katanya, kami tidak pernah merasa kenyang melainkan setelah berjaya menakluk Khaybar. Begitu juga hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Aisyah di mana beliau berkata, setelah Khaybar ditakluki, kami pun berkata, sekarang dapatlah kita merasa kenyang dengan memakan buah kurma. Setelah Rasulullah SAW kembali ke Madinah, orang Muhajirin mengembalikan semula pemberian diberikan oleh orang Ansar kepada mereka seperti pohon-pohon kurma kerana mereka telah pun memiliki harta dan pohon kurma di Khaybar. Ini cerita iaitu masa sahabat Nabi daripada Mekah hijrah ke Madinah, mereka tak ada harta. Jadi orang-orang Ansar telah berikan harta kepada orang-orang Mekah. Orang Ansar beri harta pada orang Muhajirin. Dan orang Muhajirin ambil harta tersebut sebagai sebagai ihsan daripada saudara mereka daripada orang-orang Madinah. Tapi selepas Khaybar, mereka kembalikan harta tersebut. Sebab apa? Mereka dah ada harta sendiri, hasil usaha mereka, iaitu daripada peperangan Khaybar. Ini antara kebaikan lah. Kita pun berpada-pada kan. Orang bagi, orang memberi, kita merasalah. Tapi kena pulangkan balik. Melainkan kalau kita memang susah, kawan tu tahu, oh kamu susah, tak apalah, saya halalkan. Itu tak apa. Yang ini dia berhutang dengan kita, hutang pun tak bayar, tengok-tengok keluar dekat Facebook, berjalan dekat sana, berjalan. Kejap-kejap berjalan dekat sini, kejap-kejap makan besar. Kita tengok pun sakit hati kan. Jadi berpada-pada. Sahabat-sahabat Nabi ni maklum, saya dah ada harta sekarang, jadi apa yang saya miliki saya serahkan. Memang orang Ansar serah pada kita, pada orang-orang Mekah. Tapi orang Mekah tak bermudah-mudah untuk mengambil keuntungan macam tu. Mereka serahkan semula pemberian-pemberian orang-orang Ansar. Subhanallah, ini akhlak lah para sahabat Nabi SAW yang terpuji. Salah satu yang kita boleh belajar, contohlah, kita pinjam kenderaan adik-beradik kita, contoh adik-beradik kita kata tak apa, awak tak ada kenderaan, ada masalah itu, ambil. Saya bagi pinjam kereta ke motor kan, ataupun kawan serumah bagi pinjam. Bila kita pinjam, kita pulangkan, pulang tu biarlah isi minyak tu penuh, contohlah. Ni saya bagi contoh. Ataupun lepas pulang tu kita tak mampu nak isi minyak penuh, kita cuci dulu keretanya, bersihkan. Sebab apa? Sebagai tanda kita berterima kasih. Kita betul. Orang berbudi kita berbahasa lah. Isi minyak penuh ke. Yang tak bolehnya kalau dia letak syarat. Okey, awak pinjam kereta saya, awak nanti pulangkan balik dengan minyak penuh. Itu tak boleh. Okey, itu tak boleh sebab dia letakkan syarat kan. Dia tak boleh memberi pinjam macam tu, ataupun dia tak boleh buat sewaan macam tu. Sewaan saya sehari RM50 kereta, dan awak kena pulangkan kepada saya dengan minyak penuh. Itu istilah kita riba. Ada riba dekat situ sebab ada penambahan di situ. Jadinya yang memberi hutang ataupun memberi pinjaman tak perlu letak syarat. Tapi kita yang meminjam tu kena beri sikit. Kita minta kat adik-adik kita pinjaman RM500 anak-anak nak sekolah. Nanti kalau kita nak pulangkan balik, walaupun adik-beradik, beri lebih sikit lah. 550. 50 tu atas ucapan terima kasih sebab sudi bantu ketika saya susah. Kita yang meminjam gembira memberi, orang yang memberi pinjam pun rasa gembira dan rasa syukurlah dengan ucapan terima kasih tersebut. Ini akhlak. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Muhajirin, sahabat Nabi selepas peperangan Khaybar. Ini antaralah pelajaran yang kita boleh ikuti. Okey, baik. Kemudian, ketibaan Ja'far bin Abu Talib dan kumpulan Ash'ari. Okey, kumpulan Al-Ash'ari. Dalam peperangan ini, sepupu Rasulullah SAW iaitu Ja'far bin Abu Talib. Ini adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib. Dan para sahabatnya tiba bersama-sama dengan Abu Musa Al-Ash'ari dan sahabatnya. Abu Musa berceritakan, kami telah mendapat berita mengenai keluarnya Rasulullah ke Khaybar. Ketika itu kami sedang berada di Yaman. Lalu kami pun keluar berhijrah kepada baginda Nabi. Aku bersama 2 orang saudaraku di samping 50 orang lelaki daripada kaumku.
Kami menaiki kapal tetapi kapal itu telah melabuhkan kami di Habsyah, tempat Raja Najasyi. Di situ kami bertemu Ja'far dan sahabat-sahabat ada bersama Najasyi. Ja'far berkata, Rasulullah SAW telah mengutus kami ke sini dan menyuruh kami tinggal di sini. Maka sudilah kiranya kamu semua tinggal bersama kami. Lalu kami pun tinggal bersamanya. Sehinggalah apabila kami pulang, kami bertemu Rasulullah ketika baginda SAW menakluk Khaybar. Ini maksudnya tempohnya lama. Kalau ibu-ibu ingat lagi, peristiwa sahabat Nabi hijrah ke Habsyah ini adalah pada tahun ke-7 ataupun tahun yang ke-8 tahun kenabian, iaitu peristiwa sebelum hijrah. Ini tahun Nabi dekat Mekah. Tahun ke-8 kenabian lebih kurang tahun ke-7 ataupun tahun ke-8 kenabian. Nabi hantar sahabat Nabi hijrah ke Habsyah. Baru mereka pulang ni selepas perang Khaybar. Selepas perang Khaybar baru mereka pulang. Antaranya tu Ja'far itulah yang stay dekat Habsyah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Okey. Kemudian Nabi SAW turut memberikan bahagian kepada kami. Dalam hal ini, orang yang tidak menyertai peperangan Khaybar tidak mendapat bahagian harta rampasan, melainkan golongan yang menaiki kapal bersama dengan Ja'far, dan para sahabatnya turut mendapat habuan pembahagian tersebut bersama dengan mereka. Sebabkan harta Nabi ni banyak daripada perang ni, maka Nabi SAW turut membahagikan kepada sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habsyah waktu dahulu. Jadi Ja'far ni pulang daripada Habsyah, pulang ke Madinah, harta-harta tu daripada Khaybar tu juga diberikan kepada mereka. Sebab mereka daripada Mekah pergi ke Habsyah, tak ada harta. Duduk di Habsyah dalam tawanan politik lah, kita kata suaka politik kan. Tak ada apa-apa pun. Jadi mereka nak balik ke Mekah tak boleh. Jadi mereka balik ke Madinah bersama dengan Nabi. Pulang ke Madinah tak ada harta. Maka asbab daripada itulah Nabi ambil sebahagian daripada keuntungan ghanimah ni, Nabi serahkan kepada sahabat-sahabat yang baru pulang daripada Habsyah. Jadi mereka pulang dalam keadaan mereka berharta. Sahabat-sahabat lain mengata tak, kamu tak keluar perang lah, kami keluar perang, kenapa kamu dapat harta? Dia tak jadi isu tu. Sebab apa? Masing-masing dah ada harta dah. Masing-masing dah ada harta. Orang Ansar memang ada harta, orang Muhajirin sudah ada harta. Sekarang ni sahabat yang baru pulang daripada Habsyah ni tak ada harta. Jadi wajarlah Nabi SAW memberikan sedikit harta ghanimah yang lumayan itu kepada golongan-golongan ini. Okay. Setelah Ja'far sampai kepada Rasulullah, baginda SAW menyambut dan menciumnya sambil berkata, demi Allah, aku tidak pasti manakah yang lebih aku gembira, sama ada menawan Khaybar ataupun kedatangan Ja'far. Nabi happy, dua-dua happy. Sebab apa? Sahabat yang dah lama tak jumpa, sepupunya yang dihantar ke Habsyah dah pulang balik. Jumpa balik dengan keluarga, happy. Satu lagi adalah kerana kemenangan di dalam peperangan Khaybar. Jadi Nabi nak zahirkan rasa gembira tu, Nabi kata, aku tak tahu yang mana satu aku happy. Dua-dua aku happy. Ini ucapan baginda Nabi SAW. Kedatangan mereka ini adalah susulan daripada surat yang dikirimkan oleh Rasulullah melalui Amr bin Umayyah Ad-Damri yang meminta Najasyi menghantar mereka pulang kepadanya. Lalu An-Najasyi menghantar mereka dengan 2 buah kapal. Mereka terdiri daripada 16 orang lelaki membawa bersama isteri dan anak-anak mereka, sementara yang selebihnya telah pulang ke Madinah terlebih dahulu daripada itu. Ini surat yang bila perjanjian Hudaibiyah tu disepakati, kan Nabi hantar surat kepada pembesar-pembesar sekitar Madinah, kan? Hantar ke Yaman, ke Mesir, ke Parsi dan sebagainya, dan salah satunya dihantar ke Habsyah kepada Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi dapat surat, dia pun beriman kepada Allah dan Rasul, dan Nabi SAW minta dipulangkan balik sahabat-sahabat, Najasyi pun pulangkan semula. Dan memang Nabi SAW ni memang sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi. Ini salah satulah jasa baik Raja Najasyi. Satu cerita teladan daripada Raja Najasyi ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Walaupun Raja Najasyi ni di Islam, beriman kepada Allah dan Rasul, dia menjadi pemerintah di Habsyah, tapi Raja Najasyi ni, dia punya rakyat dia tetap sebahagiannya adalah beragama Nasrani. Tetap beragama Nasrani. Dan Raja Najasyi ni waktu dia memegang tampuk pemerintahan, sedangkan dia Muslim, dia tak tukar pun
pentadbiran itu adalah seperti mana pentadbiran hudud, maksudnya di bawah hukum Allah. Dia tak tukar. Sebab apa? Sebab waktu itu belum sampai lagi. Okay, dari sudut dia punya manpower, macam mana nak melaksanakan tu tak sampai lagi. Maka Nabi SAW pun tak memaksa, oh kamu ni kena buat secara terus. Tak ada. Sebab apa? Sebab waktu dan keadaan itu tak mengizinkan. Dan ini jugalah yang menjadi dalil sebahagian daripada pemimpin-pemimpin Islam ni, bila mereka memegang tampuk pemerintahan, mereka tak terus secara drastik ubah. Okay, daripada satu kerajaan macam ni berubah terus. Kita terus dengan gaya corak pemerintahan Islam. Sebab apa? Dia kena tengok juga kepada keadaan semasa. Dan ini adalah lebih kepada praktikal. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okay? Dia tengok rakyat bersedia ataupun tidak, tapi ke arah tu dia dah membawa dah. Okay? Membawa ke arah seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Tapi tak buat secara drastik. Sebab dia akan memberi kesan secara menyeluruh. Banyak benda-benda yang perlu difikir-fikirkan. Sebab itu, ini bukan nak cerita politik, tapi ini benda yang kita belajar daripada politik Nabi SAW. Yang paling utamanya, biar orang di bawah percaya dengan cara kita bekerja lah, ni pemerintah, ahli-ahli politik. Kemudian kita bawa mereka, diberikan kefahaman, diberikan ilmu, supaya mereka percaya dengan pemerintah ini, dan barulah pemerintah itu menggunakan pendekatan kebijaksanaan mereka mentadbir negara ataupun mentadbir satu kerajaan itu seperti mana yang Allah perintahkan. Dia bukan tempoh yang singkat lah, dia adalah tempoh yang panjang. Sebab itu Nabi tak kata pada Najasyi, kamu Muslim, kamu kena buat juga. Tak, Nabi tak buat macam tu. Okay, ini cara Nabi SAW dan ini pengajaran kepada kita semua. Betul, kita kena bagi masa untuk perubahan tu. Bagi masa untuk perubahan. Dan kalau kita belajar sains politik pun macam tu juga. Macam kita, saya minta maaf sebut, macam kita lah. Daripada satu kerajaan, tiba-tiba nak runtuhkan kerajaan, tukar kerajaan lain. Dia kalau pertukaran tu terlalu cepat, dia akan merosakkan ekonomi dan dia akan merosakkan stabilan negara. Okay, jadi dia perlukan kepada tempoh. Dan inilah bijaknya Nabi ni, dia faham konteks ni. Dan benda tu sentiasa kita boleh ikut dan tiru baginda Nabi SAW. Okay? Ada tempoh-tempoh dia. Tempoh ni sesuai untuk diturunkan, digantikan. Ada tempoh kita tak boleh buat macam tu. Dia mengikut kepada keadaan semasa. Okay? Ini antaralah pelajaran yang kita boleh belajar di sini. Okay, baik. Kemudian, perkahwinan Nabi SAW dengan Safiyah. Okay, perkahwinan Nabi SAW dengan Safiyah. Betul, Bonda Azrina, betul. Kita Islam ni tak memaksa. Dia bukan tak paksa. Ni benda yang qat'i yang kita kena buat. Tapi dalam pelaksanaan tu dia ada tempoh dia. Okay, ada tempoh dia. Ini bukan kita lah yang perbincangan ni. Ini adalah orang-orang yang diberikan autoriti untuk berbincang dan melaksanakan. Okay, pemerintah, umara, ulama, dia duduk dan dia berbincang. Okay. Ini bukan perbincangan kita kedai-kedai kopi, meja-meja penceramah, bukan. Ini bukan dia. Ini benda yang besar ni. Dia memberi kesan secara menyeluruh. Okay? Okay, baik. Jadinya, tengok sekarang kita masuk topik baru, perkahwinan Nabi dengan Safiyah. Okay. Seperti mana yang disebutkan, Safiyah dijadikan orang tawanan setelah suaminya Kinanah bin Abu Hukaib dibunuh kerana khianat. Itu suami dia, anak kepada pembesar Yahudi di Khaybar. Jadi suaminya Kinanah dibunuh. Jadi Safiyah ni dia jadi kita kata apa? Jadi janda lah, balu. Setelah dikumpulkan orang tawanan, datanglah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi dan berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepada saya seorang wanita tawanan. Nabi SAW berkata, pergi dan ambillah seorang wanita tawanan. Lalu dia mengambil Safiyah binti Huyai. Kemudian datang seorang lelaki kepada Nabi dan berkata, wahai Nabi Allah, engkau telah berikan kepada Dihya Safiyah binti Huyai, wanita ternama daripada kalangan Bani Quraizah dan Bani Nadir. Dia tidak sesuai kecuali denganmu sahaja. Ini cadangan. Ini bukan Nabi yang menggatal. Saya minta sebut. Ini bukan Nabi yang nak. Ini cadangan. Ada seorang lelaki lain dia nampak. Dia kata sebab Safiyah ni asalnya dia duduk di Yathrib. Dia duduk di Madinah. Sebab ayahnya Khuyai bin Akhtab adalah pemimpin Bani Nadir.
Bila mereka khianat, mereka dihalau keluar kan. Jadi Safiyah ni ikut bapak dia. Nabi tak pernah pun kenal siapa Safiyah ni. Nabi tak pernah jumpa pun. Walaupun dia duduk di Yathrib. Dan Nabi pun perintah pada sahabat, pergilah. Kamu nak salah seorang daripada tawanan, ambil. Ni ada cerita yang dari sudut perhambaan. Tawanan perang ni dia jadi perhambaan. Ada hukum dekat sini. Jadi ada sahabat minta, Nabi kata ambil. Sebab kamu ambil dah jadi hak milik kamu dah. Perhambaan ni ambil milik kamu. Tapi ada sahabat kata, wanita ni wanita ternama. Ayahnya ketua kepada Bani Nadir ni, ketua Yahudi ni. Soalan cadangannya, kalau kamu kahwini dia, orang bawahan akan mengikut agama raja dia kan, agama pemerintah dia. Dan itu adalah salah satu daripada gerak kerja dakwah lah, mengislamkan orang-orang lain ni. Jadi sebab itu cadangan tu Nabi SAW terima. Okey, sebab itu kata dalam hadis ni, Nabi SAW pun bersabda, panggillah Dihya kemari. Sebab Dihya dah pilih dah Safiyah tu. Jadi Nabi panggil Dihya. Dihya yang sahabat Nabi ni. Setelah Dihya membawa Safiyah kepada Rasulullah, dan baginda SAW memerhatikannya, dan Nabi pun berkata, ambillah wanita tawanan yang lain. Kemudian Nabi SAW menawarkan Safiyah untuk memeluk Islam. Safiyah pun bersetuju. Lalu Nabi memperdekakannya dan mengahwininya. Okey, saya nak cerita pada ibu-ibu sikit. Dari sudut perhambaan dalam Islam ni dua je. Dari sudut perhambaan zaman Islam dua je. Sebenarnya sebelum kedatangan Islam ni, sistem perhambaan wujud tak? Wujud. Di Parsi wujud, di Rom wujud, di semua dinasti dan di semua tamadun wujud. Okey. Sehinggalah kalau ibu-ibu baca dalam sejarah dunia, yang paling akhir sekali sistem perhambaan ini adalah di benua Afrika. Iaitu di zaman moden iaitu pada zaman Nelson Mandela. Kita dengar kan Nelson Mandela ni baru je meninggal. Dia sempat hidup di zaman adanya sistem perhambaan. Okey, ni berlaku kan, betul, dasar apartheid kan, dia berlaku. Islam ni dia hidup zaman tu, zaman Nabi ni. Jadi dalam Islam, perhambaan ni macam mana? Nabi ni dia adaptasi dengan sistem perhambaan. Kerana apa? Untuk muliakan kaum wanita. Okey. Sebab apa saya nak cerita ni? Sebab tengok kenapa mungkin ada ibu terfikir, kenapa Islam membenarkan seorang tuan menggauli hambanya tanpa perkahwinan? Pernah dengar kan? Nabi menggauli ada seorang hamba daripada Zainab. Okey, menggauli seorang hamba. Bukan isteri, ni hamba. Dan Islam membenarkan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun. Okey, kamu menggauli isteri kamu dan hamba yang kamu miliki. Allah perintah. Benar. Ni benda yang dibenarkan dalam agama. Ada nas. Okey, kenapa? Tengok sistem perhambaan ni dua je. Pertama adalah melalui jual beli. Dia ni hamba. Ada tuan dia jual. Saya jual hamba saya beli. Itu pertama. Yang kedua adalah melalui peperangan. Kita perang, kita menang. Okey. Wanita-wanita tu jadi tawanan kita dan wanita itu akan jadi hamba kepada kita. Sebab apa? Makan minumnya kita tanggung. Okey. Rumah dia kita tanggung, pakaiannya dia tanggung, dia duduk di rumah kita. Okey. Jadi Islam ni dia duduk dalam zaman tu. Jadi dalam masa sama Islam ni dia nak selesaikan, memberikan solution kepada masalah ni, maka Islam membenarkan. Jadi macam mana? Tengok kalau ibu-ibu tengok pada hukum-hukum, bila Allah Ta'ala jatuhkan satu hukum, kena bayar dam ke, kena seorang isteri diziharkan oleh suami, macam mana suami nak tebus, suami isteri melakukan hubungan di dalam bulan Ramadan, macam mana suami isteri tu nak dibebaskan daripada hukuman kan, selain daripada puasa 2 bulan berturut-turut tu, salah satu cara dia nak tebus kesalahan, kebanyakannya adalah membebaskan hamba. Nak membebaskan hamba. Banyak hukum. Kita kena dam. Kita kena dam. Sebab apa? Masa kita dalam ihram, kita pakai baju dengan sengaja. Kena dam. Salah satu dam yang kita kena bayar adalah caranya kena bebaskan hamba. Islam tunjukkan kepada kita, hamba ni Islam nak bebaskan secepat mungkin. Boleh faham? Secepat mungkin. Sebab itu banyak hukum-hukum, kalau kamu nak tebus kesalahan, bebaskan hamba. Sebab waktu tu sistem perhambaan ni dunia macam orang gaji lah. Jadi Islam nak melindungi wanita, Islam nak memberi hak pada wanita ni, maka Islam benarkan cara ni. Boleh faham tak?
Sebab tu kalau ibu-ibu baca hukum fiqh, bila nak tebus kesalahan, bebaskan hamba. Lagi banyak hamba, sekarang tak ada lah. Sekarang tak ada. Okey, sekarang tak ada. Tapi zaman dahulu. Saya cerita ni sebab nak bagi tahu, mungkin ada orang terfikir dan pernah tertanya-tanya dalam fikiran masing-masing, kenapa Islam membenarkan sistem perhambaan? Dia bukan benarkan. Islam duduk di zaman tu. Jadi macam mana Islam adaptasi dengan isu tu dan menyelesaikan masalah itu. Okey. Jadi sebab itu pada zaman Nabi tu ada hukum yang membenarkan perkahwinan dengan hamba. Bukan perkahwinan lah, perhubungan dengan hamba walaupun tanpa perkahwinan. Okey. Kenapa pula hamba ni boleh digauli oleh tuannya tanpa perkahwinan? Dia soalnya sekarang akad dia tu adalah melalui pemilikan. Saya beli dia, itu milik saya. Saya dapat dia dalam peperangan dengan nyawa saya sebab saya bertaruh dengan nyawa kan dalam peperangan dan saya dapat dia, itu adalah milik saya. Bila sebut milik, maka dia boleh buat apa sajalah. Boleh faham? Itu dia sudut hukum kan? Itu milik saya, jadi saya boleh buat apa saja. Bayangkan kalau hamba ni dia adalah hukum yang bukan mahram contohlah. Dia duduk dengan kita, duduk dalam rumah kita. Macam mana kita nak ni? Lagi timbul macam-macam isu. Kan? Kena jaga aurat, kena jaga batas. Jadi Allah Ta'ala turunkan hukum yang memudahkan, yang menyelesaikan masalah dunia. Okay? Baik. Cuma sekarang ni hukum tak mansuh. Bunda Azrina, hukum tak mansuh. Okay, hukum tak mansuh. Yang mansuhnya sistem perhambaan tu je tak ada. Hukum tak pernah mansuh. Hukum perhambaan tak mansuh kan. Cuma sistem tu je dah tak ada. Tetapi dalam isu ni sebenarnya kita berpegang agama ni dia nak menjaga hak wanita tu. Sebab bayangkan seorang wanita ni jadi hamba. Bila jadi hamba dia tak merdeka. Tapi dia ada nafsu dia, ada keinginan dia, ada emosi dia. Siapa yang nak memenuhinya? Jadi sebab itu ada sistem ni, meraihkan, menjaga, melindungi hak-hak wanita walaupun dia adalah seorang hamba. Okey. Tak jatuh haram ke ustaz kalau dapat anak tarafnya? Okey. Kalau seorang tuan lelaki berkahwin dengan hamba wanita, bukan berkahwin, dia bergauli wanita dan wanita tu dapat anak. Anak itu adalah anak yang merdeka, bukan anak hamba, anak yang merdeka. Dan mati tuannya, maka hamba wanita yang digauli oleh tuannya itu, wanita itu pun akan menjadi wanita yang merdeka. Nampak? Islam ni sistem perhambaan dua je nak dapat. Saya sebut tadi, jual beli dengan peperangan. Tapi untuk bebaskan hamba daripada hamba jadi orang merdeka, banyak jalan. Nampak? Banyak jalan. Sebab itu salah satu hadis Nabi kata apa? Dalam bab hamba ni, kita tak boleh bergurau. Dia macam dalam bab bernikah lah. Saya nikahkan anak saya ni. Lepas tu, kawan tu kata saya terima. Lepas tu kita kata, saya gurau-gurau je. Tak boleh. Benda tu jatuh sah dah. Sama lah dengan sistem perhambaan. Dia kata dengan hamba dia, Aminah, aku bebaskan kau. Lepas tu Aminah tu pun dah siap-siap, saya dah merdeka, dah happy dah ni. Tiba-tiba tuan dia kata, tak adalah aku gurau. Tak boleh. Dia dah jatuh sah dah. Dia dibebaskan dan dimerdekakan. Memang agama ni nak merdekakan ramai manusia. Sebab zaman tu zaman hamba kan, dia nak merdekakan ramai. Sebab itu dia ada hukum yang khusus lah untuk sistem perhambaan. Menggauli itu kira bernikah. Ya, menggauli itu maksudnya ada perhubungan antara tuan dengan hamba. Ada perhubungan antara tuan dengan hamba. Tapi ada pernikahan tak? Pernikahan tu tak ada sebab akad dia adalah pada pemilikan. Akad dia tu adalah pada pemilikan. Pemilikan iaitu melalui jual beli, tuan lama jual kepada tuan baru dan juga daripada peperangan. Okey? Betul. Hamba yang digauli itu tetap tidak dikira sebagai isteri. Dia berstatus hamba. Dia berstatus hamba. Betul? Anak tu sah dan boleh dibinkan dengan nama tuannya lah, dengan nama bapak dia lah. Tak ada masalah. Itu memang akan dibinkan. Okey. Ini perbincangan dia macam itulah. Cumanya Safiyah ni, Safiyah ni dia dengan Dihya tadi kan, Dihya pilih dia. Jadi Nabi tanya pada Dihya dah ambil ni jadi tuan dia. Sebab dia dah jadi hamba kan. Walaupun dia orang ternama, tapi dalam perang mereka kalah dan wanita tu jadi tawanan. Otomatik dia jatuh jadi hamba. Sedihlah wanita ni ramai jadi hamba kan. Sedih.
Okay, jadi hamba. Kita jadi wanita merdeka, sekarang kita jadi wanita hamba. Ada tak hamba lelaki? Ada tapi ni salah seorang ni wanita. Sekarang ni Nabi Islam ni, Nabi kata, kamu nak Islam tak? Ya, saya nak Islam. Okeylah. Aku merdekakan kamu. Happy tak wanita ni? Happy lah. Happy. Dan Nabi SAW muliakan dia dengan Nabi berkahwin dengan dia. Bayangkan kalau Nabi SAW kata apa? Saya gauli kamu dan kamu tetap hamba. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi Nabi nak tunjuk macam mana Nabi muliakan seorang wanita. Okay? Boleh faham tak ibu-ibu? Tadi Dihya dah ambil milik Dihya. Dihya serahkan kepada Nabi. Sebab Nabi kata apa? Dihya, boleh tak kamu pilih wanita lain dan serahkan hamba ni pada aku? Dihya kata, aku setuju. Dah kira akad lah tu. Ada pertukaran sistem tuan dia kan. Daripada milik Dihya bertukar kepada milik Nabi. Dan cara Nabi muliakan hamba ni adalah Nabi SAW Islamkan dia dan Nabi merdeka. Sebab dia Islam, Nabi merdekakan dia. Bila dia kata, ya, okey, dia dah jatuh merdeka, maka Nabi SAW pun berkahwin dengan dia. Betul tak? Haknya dilindungi. Betul kan? Dia dihargai. Betul kan? Dia dimuliakan. Betul kan? Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Konteks ni kena betul-betul jelas. Kalau tidak, orang akan tengok, Nabi kahwin macam ni cara dia. Macam mudah-mudah aja. Bukan macam tu. Bukan. Tapi Nabi SAW memberikan hak pada tempat dia. Okay? Kalau ikut logik saya sebut tadi, Nabi boleh je ambil dia sebagai hamba dan Nabi gauli dia. Boleh. Tapi Nabi tak buat macam tu. Sebab Nabi nak berikan penghormatan dan Nabi nampak ada kerja dakwah di situ. Sebab bila wanita ternama, anak kepada pemerintah, Huyai bin Akhtab bapa dia ni, anak dia dah masuk Islam, dah dimerdekakan dan berkahwin dengan Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang nampak, dia ambil wanita-wanita yang jadi tawanan ni, yang jadi hamba ni, dia kata apa? Takkanlah wanita ni dah jadi isteri Nabi, dah jadi wanita merdeka, kita ni berkahwin dengan ipar-ipar dia ni, keluarga-keluarga dia. Takkanlah kita nak jadikan sebagai hamba. Maka kita pun bebaskan mereka, Islamkan mereka dan kahwini mereka. Subhanallah. Itu cara yang Allah Ta'ala tunjukkan melalui Nabi ni, macam mana Nabi dan para sahabat muliakan mereka. Dia bukan perkahwinan macam kita atas dasar nafsu kan. Saya kahwin tu, saya kahwin yang ni. Bukan macam tu, bukan. Tetapi adalah dengan cara memuliakan pada konteks zaman tersebut. Okey, bagaimana dengan istilah gundik? Gundik ni pemilikan raja kan, wanita-wanita pemilikan raja. Pertama, pastikan adakah wanita gundik ni dia bertaraf hamba tu? Adakah pemilikan tu melalui peperangan ataupun pemilikan itu adalah melalui jual beli raja dengan ni? Selalunya saya rasa tak kan. Dia adalah rampasan, paksaan, jadikan sebagai gundik. Dia ni wanita merdeka tapi raja tengok saya suka dia lah. Awak kerja kat istana. Adakah dia hamba? Dia bukan hamba. Dia wanita merdeka tapi dijadikan sebagai gundik. Haram lah. Melainkan dia memang bertaraf hamba, dia ambil oleh raja dan dijadikan sebagai wanita hamba dia untuk digauli, itu dibenarkan. Okay? Boleh faham tak ibu-ibu? Okay? Alright. Tak? Okay. Kalau pergaulan hubungan tuan dengan hamba ni, okay, ibu-ibu kena tengok Kalau tuannya lelaki, hambanya perempuan, dia boleh berhubungan. Tapi kalau tuan perempuan, hamba lelaki tak dibenarkan. Okey, itu pertama. Yang kedua, hubungan tuan lelaki dengan hamba perempuan dapat anak. Anak tu adalah anak yang merdeka. Siapa ibu yang tak happy kan? Dia dapat anak, anak tu merdeka. Happy lah dia. Yang kedua pula, kalau tuannya mati, mak yang tadi yang hamba tu, dia meninggal je tuan dia, maka dia menjadi wanita yang merdeka. Okay? Dia menjadi wanita yang merdeka. Subhanallah. Maksudnya jalan untuk dia jadi wanita merdeka tu banyak, sangat luas. Macam ni merdeka, macam ni merdeka, macam ni merdeka. Tapi nak jadi hamba tu lalu ada sempit je, dua je. Melalui peperangan, melalui jual beli je. Okay? Ini bukan berkenaan dengan pernikahan muta'ah, itu lain, itu cerita lain. Okay? Ini bukan. Tapi ini adalah dari sistem perhambaan. Kita kena letak zaman tu, dia hidup di zaman macam tu. Yang mana dunia menindas wanita melalui sistem perhambaan. Jadi Islam datang memuliakan dan memberikan penghormatan kepada sistem perhambaan dan nak selesaikan isu tu. Sebab itu kalau kita tengok dunia Islam paling cepat membebaskan sistem perhambaan berbanding daripada dunia-dunia tamadun yang lain. Sebab itu saya kata tadi, kalau di Eropah, orang kulit putih tu dengan orang Afrika, sampai ke zaman Nelson Mandela ni, Nelson Mandela ni zaman kita ni.
baru sistem tu tak ada. Sistem perhambaan tu habis. Punyalah lambat berbanding daripada dunia Islam yang sangat cepat selesaikan isu ni. Sebab hamba ramai kan, macam mana kita nak selesaikan? Islam datang memberikan solution. Wallahu alam, sistem Kesultanan Melayu ni saya tak pasti. Saya tak berani jawab sebab saya tak tahu dan saya tak pastilah. Kena perhatikan baliklah. Wallahu alam, saya tak pasti. Okay, baik. Saya berhenti dekat sini. Kita baru cerita pasal perkahwinan dia je. Tapi ada rezeki nanti saya nak cerita sikit. Nabi SAW pernah berkahwin. Dia ada isu dengan Safiyah ni. Ada isu Nabi dengan Safiyah dan dia berkait dengan isteri yang lain namanya Zainab. Lepas berkait dengan isu Zainab ni pula, Nabi SAW ni dia tak datang jumpa Zainab 3 bulan. Zainab kecewa. Tapi bulan yang keempat Nabi datang. Waktu Nabi datang, Zainab ni happy. Dan Zainab ni serahkan hambanya kepada Nabi SAW untuk Nabi gauli. Kalau kita baca hadis ni, dengar hadis ni, kita jadi takut. Nabi bukan meniduri isteri dia, Nabi meniduri hamba kepada isteri dia. Kita kata macam, yang ini akan jadi fitnah pada agama. Tapi saya nak terangkan kepada semua supaya kita jelas dan kita tak termakan dengan fitnah lah. Sebab hadis ni disebut dalam riwayat Al-Bukhari yang hadis sahih. Nanti orang cerita kita baru dengar, orang tunjuk, ni hadis ni hadis sahih ni, riwayat Bukhari. Nak kata apa? Nabi SAW ni syahwatnya macam ni, kahwin, gauli hamba pula. Isteri dah ramai. Kita kena faham. Bila kita faham, baru kita tahu yang Nabi SAW ni memang apa yang dia lakukan semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya detailkan sedikit ni ibu-ibu supaya tak tersalah faham. Dan inilah hikmah kenapa kita pelajari sirah. Okay? Baik. Alright. Saya berhenti dekat sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang untuk kita sambung lagi perbincangan berkaitan tentang hadis ini. Mungkinlah nanti bab hadis kursi nanti kita baca hadis kan. Saya tak baca hadis kursi, saya mungkin baca dalam bab hadis yang kita nak bincang tentang Safiyah ni. Supaya tak ambil masa kuliah sirah, kita ambil masa kuliah hadis nanti insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya serahkan kepada Bonda Norini Bonda moderator kita. Saya serahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah asal kita hari ini berjalan lancar dan banyak pengajaran daripada kitab ini. Di dalam kita diajar juga dalam bertolak ansur dengan orang-orang yang bukan Islam, iaitu orang Yahudi, walaupun selepas memenangi peperangan, dan jangan membazir harta rampasan, dan banyak lagi lah cara macam mana nak menguruskan harta dan agar harta itu menjadi lebih berfaedah dan bermanfaat kepada Islam. Dengan itu kita tangguhkanlah pengajian kita hari ini sehingga kita jumpa Ustaz boleh lagi tanya satu soalan. nak tanya soalan. Silakan kawan. Maafkan tak saya. boleh ke dia orang nak tanya soalan? Satu Ustaz. Satu je. Boleh. Allahu akbar kabirah. Sebab saya tanya pasal muta'ah tadi Ustaz. Bukankah muta'ah itu dijadikan ataupun diwujudkan waktu peperangan kerana mereka berperang lama dan jadi Nabi benarkan mereka menggauli kan sebagai muta'ah. Kalau saya tak silap lah apa yang saya dengar. Jadi apa bezanya kalau mereka dengan muta'ah dengan mereka mengambil harta tu hamba tu Ustaz? Okey. Baik, tadi sistem perhambaan ni hamba, wanita yang ditindas, dijadikan hamba, tak dibayar gaji, tak dibayar upah, tapi dia buat apa tuan dia suruh. Okey. Jadi kita kena faham dari sudut wanita ni keadaan dia macam mana. Bila dia jadi hamba, hanya hidup dia bekerja untuk dengar cakap tuan dia je. Saya tak ada harta, saya tak ada apa-apa. Saya tak ada hak untuk berkahwin. Tapi dia ada naluri dia ada nafsu dia ada keinginan dia. Jadi tuan dia yang berhak kepada dia tu muliakan dia dengan datangnya hukum hakam daripada agama ni lah. Tuan dia berikan kasih sayang, tuan dia memenuhi keinginan dia kan, keinginan fitrah manusia dia. Maka itulah cara agama mengajar untuk muliakan wanita ataupun muliakan hamba lah atas dasar manusiawi. Okey. Manakala nikah muta'ah ni pula, dia bukan cerita perhambaan. Dia adalah wanita yang merdeka. Cumanya dia ada tempoh. Zaman sahabat Nabi SAW ni kalau berperang tempohnya panjang-panjang. Tapi mereka ni pula dalam keadaan rasa meninggalkan isteri kan. Ada sifat-sifat keinginan kesyahwat ni. Maka dibenarkan dalam tempoh tu mereka berkahwin. Okay, bernikah. Dan nikahnya kita istilah nikah kontrak lah. Nikah yang ada tempoh. Okay.
Dan perkahwinan itu tanpa adanya kita kata dia tak perlu membayar, apa istilah kita saya lupa dah istilah dia. Tanggungjawab, tak perlu tanggungjawab. Tak perlu dinafkahi. Dia hanya memenuhi hajat sahaja. Wanita tu wanita merdeka, bukan hamba itu wanita merdeka. Hanya memenuhi hajat sahaja. Wanita tu tahu dan lelaki ni pun tahu, dan mereka terima tu atas keredaan lah. Suami setuju, tentera Islam setuju, wanita ni pun setuju. Okay, bukan untuk ni. Dia ada syarat macam tu. Dan Tapi itu kalau yang wanita tu mengandung, Ustaz? sebab itu pada akad tu dia dah tahu dah. Okay, jadi bila dia tahu macam tu, maka atas pilihan dia lah. Ada wanita yang berkehendak waktu itu sebab mereka hidup di zaman perang. Mereka nak ada kalangan anak mereka ni datang daripada benih seorang tentera Islam. Memang ada macam tu. Ada sahabat Nabi memang macam tu. Dia nak anak-anak dia tu adalah daripada suami-suami yang panglima-panglima perang, yang syahid dalam peperangan. Memang dia nak. Ada wanita yang dia nak urus, dia nak ada zuriat dia. Ada wanita yang dia tahu kalau macam ni susah untuk dia tak. Maka dia adalah perbincangan dengan suami dia kan, saya nak ke saya tak nak. Macam itulah. Mudah nak faham, saya tak boleh detail lah, malu nak sebut. Okay, macam itulah. Okay, masing-masing tahu dan masing-masing yang membuat pilihan lah, sama ada nak ada zuriat ataupun tak nak ada zuriat. Okay, jadi cuma benda tu, yang ini hukum ni telah dimansuhkan. Cuma dalam Syiah pula dibenarkan sebab dia soalannya dia adalah perzinaan yang dihalalkan melalui konteks agama. Kan? Contohnya ada seorang wanita ni dia nak berzina dengan lelaki ni, maka depan tu ada seorang kadi, yang mana kadi ni akan buat nikah kontrak. Dia jadikan nikah kontrak tanpa ada keperluan, bukan hidup peperangan, tapi atas memuaskan nafsu syahwat je. Kamu datang, kita buat nikah kontrak macam syarat je. Kemudian kamu boleh batalkan walaupun hanya seminit, walaupun hanya sehari, walaupun hanya sejam. Macam sistem perzinaan lah, tak ada apa sebab. Yang ini dimansuhkan, tak dibenarkan dah. Hanya pada zaman Nabi saja, waktu tertentu. Bukan sepanjang perang tak ada waktu tertentu saja. Sebab waktu itulah keperluan yang memerlukan. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Okey, Ustaz. Ustaz, saya mohon untuk buat sedikit bahan kuliah pada malam ni, Ustaz. Boleh. Okey, pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah bin Tuda dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pukul 9 malam bersama Al-Fadhilah Ustazah Humairah bin Muhammad Saleh, Tahsin Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadhilah Ustazah Afsan binti Abdul Manaf dengan kuliah Fardhu Ain. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz, terima kasih pada JNI, terima kasih pada semua jemaah, dan saya mewakili JNI memohon ampun maaf anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita petang ini. Segala yang baik itu adalah daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.